Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Nenek Misteri. Aku berlari anak menuju ke kedai yang tidak jauh dari rumahku. Emak menyuruh membeli sedikit keperluan dapur untuk dimasak makan malam kami nanti. Kedai yang aku tuju ialah kedai nenek kepada rakan karibku. Hujan renyai-renyai yang turun membasahi bumi ku redah saja. Payung pun tidak ku bawa. Lagipun, kedai itu pun bukannya jauh sangat. Hanya sepelaung jaraknya dari rumah aku. Cuma ia dilindungi oleh pokok-pokok limau kasturi dan pokok bunga raya. Ketika aku lalu di belakang kedai, aku terkejut melihat sesusuk tubuh sedang berdiri di bawah pokok jambu. Wajahnya kurang jelas kerana hari sudah senja. Bila tengok dari jarak jauh, kelihatan macam hantu pula. Sudahlah berdiri menghadap aku. Tubuhnya pula kaku, tidak bergerak. Apabila aku semakin hampir, barulah aku menarik nafas lega. Rupa-rupanya makhluk yang kusangka hantu tu adalah nenek kepada rakanku merangkap tuan kedai. Nek. Nenek buat apa berdiri bawah pokok senja-senja ni? Tanyaku pada nenek. Tapi dia langsung tidak menjawab. Dia hanya membisu tanpa memandang wajahku. Apa yang aku perasan, wajah nenek kelihatan pucat kehitam-hitaman. Matanya hanya memandang pada satu arah. Aku turut menoleh ke arah tempat yang dipandangnya. Namun, tiada apa-apa pun yang aku lihat, melainkan hutan belukar saja. Nenek tunggu siapa? Itu saja yang keluar dari mulut nenek. Aku terus meninggalkan nenek tu seorang diri, memandangkan dia tidak sudi melayan pertanyaanku. Timbul juga perasaan pelik di hatiku melihat kebisuan nenek tadi. Nenek ni memang peramah orangnya. Kalau aku tegur, mesti dia jawab dengan ramah mesra. Sepatah aku tanya, berpatah-patah dia akan jawab nanti. Masuk saja ke kedai, sekali lagi aku terperanjat apabila melihat nenek sedang melayan pelanggan yang datang membeli. Dia tersenyum mesra bila melihat aku datang. Kenapa pandang nenek macam tu? Ada yang tak kena dengan muka nenek ke? Nenek bertanya dengan dahi berkerut apabila melihat aku memandangnya agak lama. Tak ada apa-apa, Nek, kataku, lalu tanganku pantas mengambil barang yang dipesan mak. Dalam masa yang sama, otakku ligat berfikir, macam mana nenek tu boleh berada dalam kedai begitu cepat? Kalau dia masuk, pasti akan mengambil masa juga sebab nenek dah tak kuat berjalan. Peliklah. Nenek ada kuasa ajaib ke boleh berjalan dengan pantas? Malam tu, kami sekeluarga duduk bersantai-santai di ruang tamu sambil menonton televisyen. Aku pun ambil kesempatan menceritakan pada mak dan bapa apa yang aku nampak petang tadi. Mereka hanya berpandangan sambil tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku. Aku tanya senyum pula. Peliklah mak dengan bapa ni.
kataku sambil memuncungkan mulut sedepa. Tanda tak puas hati lah. Kau tu budak lagi. Hal orang tua jangan ambil tahu, ujar bapa sambil matanya fokus pada berita di kaca televisyen. Peperiksaan UPSR akan bermula. Aku dan rakanku Ati, bukan nama yang sebenar ya, bercadang untuk mengulang kaji pelajaran bersama. Dia sarankan aku tidur di rumahnya pada malam tu. Bila aku suarakan pada mak dan bapa, mereka melarang keras aku tidur di rumah Ati. Kenapa pula mesti tidur di rumah orang kalau nak mengulang kaji pelajaran? Kamu buat waktu siang lah, kata mak sambil menjegilkan matanya. Alah, kalau siang kami tak boleh fokus. Banyak gangguan. Lagipun, siang Ati tolong nenek dia jaga kedai. Tak payah tidur sana. Dalam rumah diorang tu ada hantu. Bapa pula menyampuk. Mak memandang bapa dengan jelingan maut. Bapa hanya tersenyum sinis. Aku sendiri tak faham kenapa mak menjeling bapa sebegitu rupa. Macam mau terkeluar biji matanya. Mana ada hantu di sana? Tak ada pun. Aku memandang wajah mak dan bapa silih berganti. Masing-masing menunjukkan wajah serius. Kejut juga aku melihat mereka begitu. Sebenarnya, aku selalu juga tidur di rumah Ati bila diajak lah. Tengah-tengah malam bila aku ke tandas, adalah juga telinga aku ni mendengar bunyi-bunyi pelik di rumah tu. Kadang-kadang, aku mendengar suara orang bercakap-cakap, menyanyi dengan suara yang mendayu-dayu. Meremangkan bulu roma tau. Bunyi dinding dicakar, bunyi kelentang-kelentung di dapur seperti ada orang memasak di tengah malam, dan macam-macam bunyi lagi lah. Tapi aku buat tak tahu saja. Kerana pada fikiranku, mungkin aku salah dengar, ataupun mungkin suara tu datang dari radio yang mereka pasang. Setelah aku merayu-rayu, akhirnya bapa membenarkan juga aku tidur di rumah Ati. Tapi dengan syarat, awal pagi lagi mesti sudah balik ke rumah. Aku pun, apa lagi, terkinja-kinja macam beruk dapat pisang. Selain mengulang kaji pelajaran, aku dan Ati akan menonton filem Hindi sehingga larut malam ketika orang lain sudah lena di ulit mimpi. Sebenarnya, rumah nenek Ati adalah di kedai itu juga. Ati ni dipelihara neneknya sejak lahir. Bila dia masuk sekolah menengah, baru dia tinggal dengan keluarga kandungnya. Rumah kedai tu hanya ada 2 bilik saja. Satu bilik pakciknya yang masih bujang, dan satu lagi bilik nenek dan atuknya. Di bilik itu jugalah Ati tidur, tapi bukan di bawah ketiak neneknya lah. Dalam bilik tu ada 2 katil. Ati tidur di katil single. Bersebelahan saja katil mereka tanpa penghadang. Yang ada hanyalah kelambu. Lepas makan malam, aku dan Ati mengulang kaji pelajaran di ruang tamu. Selepas tu, kami beralih pula melihat laptop Ati. Kusyuk benar kami menonton filem Hindi hingga tak sedar malam semakin larut. Kami hanya tersedar apabila atuk Ati bangun nak ke tandas. "Hei, kamu pergi tidur. Dah jauh malam ni. Nanti besok kamu bangun pula bila matahari dah tegak atas kepala." Orang tua tu membebel. Bila atuk Ati sudah membebel, memang cari naas lah kalau kita tak mau dengar cakap dia. Pasti orang tua tu akan mengambil rotan yang tergantung di dinding, dan rotan tu akan dilibas-libasnya ke kiri dan ke kanan. Ati segera menutup laptopnya dan kami berkejar masuk ke dalam bilik. Kedengaran dengkuran halus nenek Ati. Lena sungguh dia tidur. Entah bila aku terlelap, aku pun tak tahu. Aku tiba-tiba tersedar apabila terasa hembusan dingin di wajahku. Mulanya aku terasa sejuk, dan lama-kelamaan aku kepanasan pula. Aku rimas dengan keadaan itu, lalu aku alihkan tubuh mengiring ke sebelah
membelakangi tubuh Ati yang tidur menghadap dinding. Mataku yang terasa berat kerana mengantuk serta-merta terbeliak melihat pemandangan di depan mata. Kelihatan satu susuk tubuh dengan rambut panjang mengerbang sedang duduk bersila di atas lantai menghadap aku. Di hadapannya aku melihat beberapa batang lilin yang menyala dan sebuah dulang yang aku tak ketahui apa isinya. Bila ku amat-amati muka makhluk tu, rupa-rupanya dia adalah Nenek Ati. Matanya terpejam dan mulutnya terkumat kamit seperti sedang membaca jampi serapah. Hidungku kembang kempis apabila terhidu bau kemian. Ketika itu, aku tidak merasa sedikit pun rasa seram atau takut. Yang aku tahu hanya melihat dan terus melihat perbuatan nenek itu, sambil mataku terkebil-kebil macam cicak termakan kapur. Ketika aku melihat ke katil sebelah, sekali lagi aku terkejut kerana melihat Nenek Ati ada di situ. Begitu lena tidur di sebelah atuk. Lengannya sedang berlingkar di dada atuk. Kalau Nenek Ati sedang tidur, jadi yang sedang duduk di lantai itu siapa pula? Aku tertanya-tanya dalam hati. Aku menggoncang-goncang tubuh Ati, tetapi dia tidur mati, tidak bergerak sedikit pun. Aku nak dia tengok apa yang aku nampak, tapi malangnya dia tetap macam tadi. Terpaksalah aku menghadap benda tu seorang diri dalam keadaan berbaring mengiring. Tiba-tiba makhluk itu membuka mata. Kali ini aku menggigil ketakutan. Aku melihat mata yang merah menyala macam biji saga. Dia merenungku dengan pandangan seperti sedang marah. Aku nak berteriak, tetapi suaraku tak keluar. Tubuhku sudah dibasahi peluh dalam sekelip mata akibat ketakutan yang melampau. Siapalah yang tak takut bila melihat mata yang merah menyala macam tu? Ketika lembaga tu bergerak seperti hendak berdiri, aku terus menarik selimut menutupi kepala dalam keadaan terketar-ketar. Ketika itu, aku sudah membayangkan makhluk itu sedang berdiri di sebelah katil dengan mulut menyeringai. Aku juga membayangkan makhluk itu meratah tubuhku atau menghisap darahku hingga kering. Nak menjerit, suaraku tidak keluar. Mulutku seperti digam. Ketika aku masih menggigil dalam selimut, aku mendengar bunyi tapak kaki berlari di atas atap rumah. Bunyi berlari Berdentum-dentum bunyi zinc dipijak. Seperti besar sangat benda yang memijak zinc tu. Aku cuba menggapai tubuh Ati, tetapi anehnya tanganku tidak sampai, sedangkan jarak kami hanya beberapa inci saja. Degupan jantungku bertambah kencang apabila kedengaran suara perempuan bercakap diselangi ketawa yang menyeramkan. Tengok tu, dia terbang. Aku kenal sangat dengan suara tu. Ya, suara Nenek Ati sedang bercakap sambil ketawa. Entah dengan siapa dia bawa bercakap. Mungkin dengan atuk agaknya. Tapi tiada pula kedengaran suara atuk. Aku nak buka selimut yang menutupi kepalaku, tetapi suara seperti ada kuasa yang menghalangku dari berbuat demikian. Sudahnya, aku tercungap-cungap dalam selimut dengan seluruh tubuh bermandi peluh.
perkataan itu saja yang keluar dari mulut nenek. Kemudian diselangi pula dengan suara ketawa yang meremangkan bulu roma. Entah apalah agaknya benda yang terbang tu. Aku pun teringin juga nak melihat. Tapi bila terbayangkan wajah makhluk bermata merah tu, niatku terbantuk untuk melurutkan selimut. Bulu romaku berdiri tegak apabila kedengaran bunyi pelik betul-betul dekat dengan telingaku. Bunyi mendengus seperti kerbau disembelih. Kedengaran juga bunyi berjalan di sekitar bilik itu. Entah berapa lama bunyi-bunyi aneh itu menjadi halwa telingaku, dan selepas itu aku tak sedar apa-apa lagi. Hei, bangun, bangun! Bangun! Dah siang ni! Aku terpisat-pisat bangun apabila Ati menggerakkan tubuhku dengan agak kasar. Dia memandangku dengan pandangan aneh. Hei, lamanya kau tidur. Selalunya kau tak macam ni, kata Ati sambil mengemas tempat tidurnya. Aku tenung muka Ati agak lama. Aku garu kepala yang tidak gatal sambil berfikir sesuatu. Aku melihat sekitar bilik itu dan lantai tempat makhluk yang menyerupai nenek itu duduk semalam. Serta-merta tubuhku merinding. Aku harap semua yang berlaku tu hanyalah mainan tidurku. Jam yang tergantung di dinding sudah menunjukkan angka 9.30 pagi. Aku terlajak tidur rupanya. Allah, habislah aku kena bebel dengan mak dan bapak nanti. Aku dah janji dengan mereka akan pulang ke rumah awal pagi sebelum matahari menampakkan diri. Kau ni dah kenapa? Tanya Ati sambil menjelingku sekilas. Mungkin dia pelik melihat gelagatku. Tanpa berfikir panjang, aku menceritakan pada Ati apa yang aku alami semalam. Betul ke? Kau jangan main-main lah. Sini mana ada hantu. Kau mimpi aja tu. Ujar Ati agak kurang senang mendengar ceritaku. Lalu dia keluar meninggalkan aku terpinga-pinga seorang diri. Bila aku keluar dari bilik, aku melihat nenek Ati memandangku dengan muka masam. Tidak ada lagi wajah manis dan senyuman mesranya. Orang tua tu seolah-olah marah padaku. Mungkin Ati telah memberitahu kepada neneknya apa yang aku ceritakan padanya. Yang aku heran, kenapa nenek harus marah pada aku? Aku tak berbuat apa-apa kesalahan pun. Aku semakin pelik dengan perangai nenek. Ati pula seperti menyembunyikan sesuatu dari pengetahuanku. Atuk Ati hanya bersikap biasa saja, seperti tak ada apa-apa berlaku. Sejak hari itu, aku tidak mahu tidur di rumah Ati lagi, walaupun berkali-kali dia memujuk. Macam-macam alasan aku beri setiap kali Ati mengajakku. Hai, cukuplah sekali aku melihat benda yang menakutkan tu. Mujurlah aku tak demam selepas peristiwa tu. Itulah, kami larang kau tidur sana, tapi kau degil sangat. Sekarang baru kau tahu. Aku hanya membisu bila mak beletih. Lepas ni kau jangan tidur di sana lagi. Ada rumah sendiri pun nak tidur rumah orang juga. Rumah Ati tu bukannya jauh sangat pun. Lain kali kalau nak mengulang kaji bersama pun cukuplah 2 jam. Kalau nak pergi malam, tak payah tidur, kata mak lagi. Apa benda tu mak? Tanyaku ingin tahu. Satu hari nanti kau akan tahu juga. Mak sambil kata mak sambil berlalu meninggalkan aku terkebil-kebil seorang diri. Kenapalah orang tua ni nak berahsia sangat? Bila aku sudah menginjak dewasa, barulah aku tahu kisah sebenarnya. Keluarga Ati ada membela sesuatu.
Sesuatu tu sampai sekarang aku tak tahu apa bendanya, kerana mak dan bapa tetap merahsiakannya. Apa yang aku tahu, benda tu boleh merupa wajah sesiapa saja dalam kalangan ahli keluarga yang membelanya. Dan benda tu juga kononnya menjaga tanaman mereka yang berekar-ekar daripada sebarang gangguan jahat. Rezeki mereka juga tidak akan tidak akan putus-putus. Sejauh mana kebenaran tu hanya Allah saja yang tahu. Sekian daripada Umi Aira Akila. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.